Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini saya bersiaran sekali lagi, masih berada dalam kereta saya, berada di Bandar Karak, di tepi jalan, dan di sebelah kiri saya adalah restoran KFC, sebab terpaksa mencari kawasan yang teduh untuk memulakan live ini. Jadi itulah sebahagian daripada keistimewaan pengajian online. Kita boleh buat di mana sahaja dan ramai orang boleh ambil manfaat. Dan ini pun kita terpaksa mencari line internet yang kuat untuk meneruskan program ini. Dan kali ini insyaAllah untuk pertama kalinya saya menggunakan StreamYard, StreamYard.com yang baru diperkenalkan oleh kawan-kawan Facebook semalam. Dan saya dah cuba semalam, nampak menarik. Dan kita bersiaran bersama dengan pelajar-pelajar Sekolah Islam Nur Al-Azhar daripada kelas A, yang sebenarnya kelas kali ini ada kelas falsafah, di mana para pelajar belajar falsafah menggunakan sebuah kitab, iaitu Falsafah Sains Pendekatan Kualitatif. Buku ini tuan-tuan boleh cari nanti kalau masih ada terbitan DBP. Baik, buku ini adalah buku teks yang pelajar Sinar gunakan dalam subjek ini. Ditulis oleh Dr. Mak Rafa Ismail, salah seorang daripada guru kita juga. Jadi ini adalah buku yang cukup penting, cukup istimewa, kerana ia membahaskan falsafah sains dengan dikaitkan dengan sejarah, kemudian diolah dengan bahasa yang cukup indah, tetapi perbahasannya sangat mendalam. Dan saya ingat saya khatam buku ini beberapa kali. Sebab tu kalau tengok buku ini ada conteng. Saya akan catat apa yang saya belajar, yang menarik perhatian saya, dan saya akan tandakan sebagai pengajaran. Jadi topik kita pada hari ini ialah bab yang ketiga dalam buku ini, iaitu sains merentas tamadun. Di mana dalam topik lepas kita pun telah membahaskan beberapa perkara. Sains merentas tamadun, iaitu bagaimana nak membuktikan bahawa sains yang kita belajar pada hari ini adalah sains yang sebenarnya telah berakal umbi, yang telah diciptakan, yang telah berlegal merentasi semua tamadun. Nak menyatakan bahawa sains ini satu ilmu sepunya yang dimiliki oleh semua bangsa, semua tamadun, tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira zaman. Maknanya dari zaman dahulu sampai sekarang, sains ada satu ilmu yang digunakan sepanjang masa. Maka siapa yang mendapat ilmu ini, maka dialah yang bertuah. Baik, dalam perbahasan sebelum ini untuk pelajar-pelajar kelas A, kita telah membahaskan tentang apa itu sains. Bagaimana sains ini sebenarnya memberikan bahawa sains sains sebenarnya adalah satu falsafah. Ini adalah satu perkara yang sangat berbeza. Kerana kalau kita sebut sains pada hari ini, tuan-tuan belajar sains, kita akan nampak sains adalah teknologi. Sains ialah untuk menghasilkan bahan-bahan tertentu. Sains adalah untuk teknologi, membangunkan material, mencipta benda baru, memudahkan kehidupan. Itu yang kita diwawarkan tentang sains. Guru sains pun mengajarkan benda yang sama. Seolah-olah menunjukkan bahawa sains, matlamat daripada sains ialah creation ataupun invention. Sebaliknya sains yang sebenarnya tercipta bukan sebagai alat untuk mencipta material, benda-benda material. Dia adalah satu falsafah. Di mana sains ini dipelajari oleh orang-orang dulu, tujuannya adalah untuk memahami tentang mengapa manusia diciptakan. Mereka mahu belajar tentang mengapa Allah menciptakan manusia, kenapa Allah menciptakan alam,
siapakah yang menciptakan alam? Siapakah yang menguruskan alam yang sangat sempurna ini? Jadi sains ketika itu adalah untuk mengkaji, mencari fakta-fakta tentang kewujudan al-mawjud. Kerana itu kita lihat dalam ayat Al-Quran pun, banyak ayat Al-Quran yang disebut sebagai ayat kauniyah. Tujuan ayat-ayat ini didatangkan adalah Allah minta orang manusia, orang Islam ataupun orang kafir untuk mengkaji alam ini. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa sutihat. Tidakkah kamu lihat bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ganang bumi dan dihampakan dan sebagainya. Ayat-ayat ini terdapat dalam Al-Quran dalam jumlah yang cukup banyak. Dan semua ayat-ayat ini datang ketika membahaskan tentang akidah. Ini menunjukkan bahawa sains adalah berkaitan sangat rapat dengan akidah. Kita faham sains sekadar teknologi, malah bab akidah tak pernah dimasukkan dalam aspek sains. Jadi inilah tujuan kita buat kelas pada hari ini, untuk lihat kembali apakah sains itu tujuan untuk mencipta benda dan sebagainya. Kerana itu kalau kita lihat tuan-tuan, sains tidak bermula dengan aspek gunaan untuk mencipta sesuatu. Sebenarnya ia bermula sebagai satu falsafah. Maka ahli sains adalah ahli falsafah. Mereka yang bijak pandai, mereka yang melihat alam ini bukan sekadar memandang, tapi mereka berfikir dari mana asal usulnya. Dan itulah memulanya sains. Jadi teknologi sebaliknya adalah hasil sampingan daripada sains tabi'i di bawah falsafah. Maksudnya ialah belajar sains untuk falsafah, bukannya untuk mencipta alat. Tapi sebaliknya keadaan ini berubah apabila Barat telah mengambil ilmu daripada negara Islam, iaitu ilmu sains, matematik dan sebagainya. Bila sampai kepada mereka, mereka membuang unsur-unsur falsafah, kerohanian, ketauhidan, ketuhanan, tetapi mereka hanya mengambil cerapan kuantitatif. Iaitu dalam sekitar abad ke-19, 20, berlaku perpindahan ilmu daripada orang Islam, negara Arab, negara orang Islam kepada Barat, dan rupanya mereka menapis. Mereka tak ambil akidahnya. Mereka cuma mahu sains. Dan sains inilah yang sampai ke negara kita pada hari ini, sehingga kita melihat bahawa sains adalah untuk teknologi, sains adalah untuk ciptaan, sains adalah untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kerana itu mereka melihat sains adalah untuk materialistik semata-mata. Dan sains ketuhanan tidak lihat lagi ada. Sebab itu pada zaman abad ke-17, ketika ilmu sains mula sampai ke Barat, pada zaman Descartes, iaitu seorang tokoh yang memisahkan ketuhanan dan juga kehidupan, ataupun secularism. Jadi sains yang diajarkan ketika itu ialah sains yang memisahkan agama dengan atau disebut sebagai sainsnya fizik. Seperti yang dibawakan oleh Darwin ketika itu, yang menyatakan bahawa manusia sebenarnya haiwan, maka tidak ada urusan dosa pahala. Sama seperti haiwan. Karl Marx memperkenalkan bahawa Tuhan itu tidak ada. Agama itu ada candu. Jadi sains sampai ke Barat ketika dunia Barat mula menolak agama. Jadi bila sebut agama, maksudnya ialah Kristian, bukan Islam. Islam belum sampai. Jadi apabila Kristian ini dilihat terlalu mengongkong masyarakat ketika itu, termasuk ahli sains, maka ahlinya mereka memberontak dan mereka tinggalkan agama, iaitu Kristian, dan mereka memilih sains demi kemajuan mereka. Dan memang pun keadaan itulah yang menyebabkan Barat menjadi sangat maju, sangat moden. Kalau mereka masih berpegang kepada agama Kristian ketika itu, mereka tidak akan berkembang. Jadi baik untuk mereka ketika itu. Tetapi apabila orang Islam pula menerima agama ini, menerima sains ini, sains sekular ini, kita sebaliknya menerima sains dan kita menolak Islam. Kerana kita dapat daripada Barat. Jadi inilah yang kita nak selongkar apa yang berlaku sebenarnya, menyebabkan semua ini berlaku. Dan kalau kita lihat
Mereka hanya melihat sains dari segi ketepatan uji kaji. Kita cuma nampak dalam makmal, orang ahli saintis ini dia menguji itu, menguji ini, pengkaedah makmal, cerapan, penaklukan mantik. Jadi semua benda ini yang saya sebut secara asas dulu sekarang ni adalah asas yang sebenarnya menolak benda yang tidak boleh dicerap. Inilah ketakutan kita dan hari inilah kita nak cuba wawal kepada masyarakat bahawa sains yang kita belajar hari ini ialah sains yang telah menyahkan ilmu metafizik. Bukan nyah fizik, nyah metafizik. Saya selalu tulis tu. Sains nyah metafizik, iaitu menyah ketuhanan. Jadi sains yang kita terima pada hari ini daripada Barat meletakkan teknologi sebagai matlamat kepada kajian sains. Baik, ini adalah satu gambar rajah yang menunjukkan bagaimana ahli falsafah dahulu meletakkan kedudukan ilmu-ilmu yang terdapat dalam dunia ini. Jadi kalau kita lihat ilmu sains tabi'i, hasil dia sepatutnya anak panah ke bawah. Sains tabi'i hasil yang paling bawah sekali adalah teknologi. Berarti teknologi adalah sampingan sahaja. Sebaliknya sains tabi'i atasnya lebih matematik, tujuan dipelajari matematik, aritmetik, geometri, mantik, astronomi, aljabar dan sebagainya adalah untuk mengenali Tuhan. Faham tentang roh, tentang jiwa, tentang akal, takdir, akhirat, malaikat, syurga, neraka dan sebagainya. Aneh ya, metafizik adalah metal, iaitu beyond dalam bahasa Inggerisnya, melampaui. Fizik berarti benda fizikal yang boleh kita kesan dengan panca indera. Metafizik berarti benda yang tak dapat kita kesan dengan panca indera kita, dengan mata, telinga dan sebagainya. Tetapi kajian untuk sampai kepada benda gaib ini, metafizik ini, melalui benda-benda ilmu-ilmu yang menumpukan kepada logik akal, cerapan dan sebagainya. Seperti matematik dan sains tabi'i. Ini satu benda yang kadang-kadang kita tidak boleh nak kaitkan. Macam mana nak buktikan ketuhanan, wujudnya malaikat, dosa pahala melalui ilmu matematik dan sains tabi'i. Tidak dapat kita gambarkan. Tetapi itulah tujuan. Sains dicipta, ahli falsafah mempelajari sains untuk mencari Tuhan mereka. Tuhan memang tetap tak nampak. Tidak boleh kita keluarkan objek Tuhan itu dalam makmal. Ataupun mencari di manakah kedudukan syurga neraka melalui ilmu geografi dan sebagainya. Ataupun kita ingin melihat di manakah akhirat ini di mana, malaikat macam mana. Tak boleh dibuktikan dalam makmal. Tetapi melalui kajian apa yang dihasilkan oleh Allah, ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, maka ahli saintis dan ahli falsafah merumuskan bahawa mustahil manusia ini diciptakan dengan sendirinya. Atau ada makhluk yang tidak bijak, yang bukan supreme untuk menciptakan manusia dengan tubuh padan, dengan sistem yang cukup hebat ini. Mustahil untuk alam ini, secara haiwan, secara tumbuhan, secara iklim, fenomena alam dan sebagainya, berlaku dengan tersusun dengan sangat baik ini, boleh tercipta secara kebetulan. Mesti ada Tuhan. Jadi sains membawa kepada Tuhan. Demikian juga melihat alam ini dalam ilmu matematik, ilmu geografi, pengiraan tentang sudut dan sebagainya, ketepatan pergerakan bumi, pergerakan matahari, bintang dan sebagainya, menyebabkan akhirnya orang yang mengkaji sains ini mengakui bahawa mustahil semua ini tercipta dengan sendirinya atau diciptakan oleh orang tertentu yang tidak ada kuasa seperti Tuhan, melainkan ia dicipta oleh seorang Tuhan yang Maha Esa. Jadi itulah tujuan kita belajar sains ketika itu. Tetapi keadaan ini berubah apabila sains sampai ke barat. Dan kalau nampak carta tadi, di sebelah saya ada carta ni, dia diterbalikkan. Jadi matlamat yang tadinya teknologi yang di bawah telah dinaikkan ke atas, menjadikan kita belajar sains semata-mata untuk materialistik. Satu benda yang amat malang sebenarnya. Jadi kesan daripada ini, sains tidak ada kaitan lagi dengan agama dan orang agama tidak belajar sains, orang sains tidak belajar agama. Ini adalah kesan yang dapat kita rasai sampai hari ini. Jadi nak mengubah benda ini adalah benda yang terlalu sukar. Kita akan lihat rumusannya nanti macam mana. Jadi kita boleh lihat bagaimana sains yang diambil, sains yang bergabung dengan akidah yang berada di negara-negara umat Islam, di Baghdad, di Andalusia dan sebagainya,
dibawa ke barat tetapi telah diubah menjadi ilmu yang sangat sekular. Di antara peristiwa besar yang menyebabkan berlakunya pensekularisasian sains ini adalah disebut sebagai halakah Vienna, the Vienna Circle. Saya tak ingat boleh sebut atau tidak. Tapi ini ialah mereka yang mengumpulkan ahli sains, ahli falsafah yang berkumpul, mereka berbincang dan menghasilkan satu formula bahawa sains tidak boleh disatukan dengan agama. Di antara matlamat mereka, tengok macam mana mereka menghasilkan matlamat mereka. Pertama, hanya sains ilmu yang benar. Nampak kenyataan ini memang benar. Kalau tak boleh dibuktikan dengan sains, benda itu tak benar. Tetapi apabila mereka letakkan kenyataan begitu, apa yang tak dibuktikan oleh sains, berarti benda itu salah, tak wujud, khurafat, khayalan. Maka bagaimana kita nak buktikan Tuhan ada, malaikat ada, dosa pahala ada? Nampak tak kesan daripada kenyataan ini? Kalau kita tak baca kenyataan ini dengan betul, kita rasa macam The Vienna Circle ini memang betul. Melatih manusia untuk cemerlang, berfikir dengan baik. Kemudian mereka meletakkan sains seharusnya boleh dijermakan menerusi simbol matematik dan mantik. Maksudnya untuk hasilkan satu formula sains, satu kenyataan dalam sains, mesti benda itu boleh diformulakan dalam mengikut matematik dan mengikut mantik. Maksudnya dia mesti ada pengiraan. Misalnya dikatakan bahawa air yang dipanaskan dia akan panas menggelegak pada 100 darjah Celsius, tepat 1 darjah Celsius. Mantik pula menyatakan bahawa ais apabila dipanaskan dia akan cair. Maka air apabila dipanaskan pula akan menjadi wap. Itu kenyataan mantik yang tidak boleh diubah. Tak boleh dalam satu masa air itu panas dan juga sejuk. Dia menjadi ais, dia juga mendidih. Kan? Tidak kena dengan mantik. Kemudian kita lihat idea-idea ini yang berkembang dalam ilmu sains pada hari ini, dan mereka meletakkan cerapan deria ialah satu dan hanya satu sumber ilmu yang sah. Ini yang menakutkan. Maksudnya apa yang tak boleh dikesan oleh panca indera, oleh telinga, oleh mata, oleh lain-lain anggota lain, maka dianggap tidak ada. Bila dianggap tidak ada, maka ketika itulah kita melihat bahawa apa yang tidak dibuktikan melalui sains adalah tidak ada. Dan ini adalah satu perkara yang sangat menakutkan. Kerana itu, akhirnya yang lahir ialah masyarakat yang tidak ada agama. Boleh ya? Pelajar sini ya? Arif? Amin? Waldah? Boleh? Boleh. Okey. Kemudian kita tengok dalam bahagian yang berikutnya. Jadi inilah halakan Vienna, inilah yang menghasilkan pandangan sekularisme dalam sains, dan ini dia anggap sebagai benar. Dan inilah golongan mereka yang disebut sebagai Vienna Circle, halakah Circle, ataupun logical positivism, juga disebut sebagai logical empirism. Emperor berarti cerapan. Berarti mereka ini ialah mereka pertama, mereka menolak Tuhan. Mereka adalah golongan etis, saintis pada zaman itu. Jadi mereka ini terdiri daripada para ahli falsafah, para saintis dalam bidang sains tabi'i dan sains sosial, matematik dan juga mantik. Dan mereka sudah berkumpul di Universiti Vienna untuk menghasilkan idea-idea ini, untuk memisahkan sains daripada agama. Jadi ini mungkin sebahagian pelajar belum pernah tengok lagi. Baik, tengok pandangan golongan ini. Mereka kata the scientific world conception is marked by the application of a certain method, namely logical analysis. Mereka menyatakan bahawa konsep sains dunia ini mesti ditentukan oleh metod tertentu yang dinamakan sebagai analisis akliah ataupun analisis logik mantik. Iaitu semua benda yang dibentangkan dalam sains mesti boleh diterima dengan logik. Maka benda yang tak boleh ada dalil kukuh yang boleh dikesan oleh panca indera dianggap tidak ada. Dan inilah yang diajarkan di sekolah-sekolah tentang sains. Baik, jadi kesannya secara rumusan yang disebutkan oleh Dr. Mark Rafah dalam buku Falsafah Sains ini, golongan ini menghasilkan pandangan seperti berikut. Pertama, sesuatu usulan yang bermakna perlu boleh disahkan. Maksudnya, kalaulah
Ustaz Rohizi kata Tuhan itu ada, tapi Ustaz Rohizi tak boleh datangkan Tuhan duduk di mana, maka Ustaz Rohizi dia anggap berbohong. Kan? Suatu usulan boleh disahkan apabila ia boleh dicerap melalui pengalaman atau cara yang boleh diterbitkan daripada usulan tersebut yang berkaitan dengan premis yang lain. Iaitu satu benda yang dikatakan benar, mesti boleh dibuktikan di satu tempat dan tempat yang lain dan mesti berulang-ulang. Ini sains. Sebab itu sains boleh dibuktikan dalam makmal, dalam keadaan sesuatu keadaan, kemudian tempat lain apakah boleh berlaku juga. Barulah dikeluarkan kenyataan, oh rupanya macam ni. Kan? Jadi peristiwa-peristiwa mukjizat misalnya, apakah boleh dibuktikan? Sekarang nak belah laut merah, boleh atau tidak? Tak boleh. Begitu juga dalam keadaan mukjizat yang lain, nak membelah bulan, buktikan bulan nak belah. Macam mana? Nak hidupkan orang mati. Itu mukjizat yang sains tidak boleh tak boleh buktikan. Kemudian suatu usulan mempunyai makna secara formal apabila usulan tersebut benar tak benar. Yang ini tautologi. Iaitu apa yang mereka sebut sebagai formal, sebagai satu kaedah, takrifnya mesti tepat dan tidak berubah. Suatu ilmu-ilmu yang tidak jelas seperti ilmu psikologi tak dianggap sepenuhnya sebagai ilmu sains. Sebab benda psikologi, benda dalam akal, dia sentiasa berubah, tak tetap. Kemudian hukum mantik dan matematik semuanya bertautologi. Maksudnya, semua ilmu sains itu mesti boleh digandingkan, kena selaras dengan mantik dan matematik. Kalau tidak, ia dianggap tak betul. Kemudian suatu usulan adalah benar secara harfiah apabila ia boleh disahkan atau bertautologi. Satu kenyataan sains, fakta sains, mesti boleh dibuktikan secara harfiah dengan jelas. Usulan metafizik tak boleh disahkan atau bertautologi, maka usulan tersebut secara harfiahnya tak bermakna. Jadi metafizik benda ghaib yang tidak ada alat yang boleh mengesahkan wujudnya satu benda. Misalnya benda mudah, nak buktikan roh Ustaz Rohizi ada kat mana? Kat hidung kah dia? Kat telinga kah? Kat jantung kah? Sains tak pernah boleh buktikan. Sains cuma boleh buktikan Ustaz Rohizi masih hidup ketika ini. Bila mati, tak bernyawa, jantung tak bernyawa, oh Ustaz Rohizi dah mati. Tapi di mana rohnya? Kenapa dia hidup? Kenapa dia mati? Tak boleh dibuktikan, maka sains tak boleh menemui roh. Usulan etika, estetika dan keturunan tak memenuhi syarat tersebut, maka secara kognitif usulan tersebut tidak bermakna walaupun secara emosinya ia bermakna. Maksud, faham tak? Mana etika orang yang baik, kasih sayang, cinta, adab sopan dan sebagainya tidak diiktiraf dalam sains kerana tidak ada nilainya. Sebab itu dah kita kata sains secularism ini, sains etis ini menyebabkan manusia tidak berjiwa lagi. Mereka tak anggap cinta itu sebagai benda yang penting. Pada zaman itu mereka beranggapan berzina biasa saja. Nak kahwin dengan orang lain, berzina dengan orang lain, itu biasa. Bagi mereka cinta itu benda yang tak saintifik. Maka tak perlu ada cinta, tidak ada perlu kesetiaan. Apatah lagi keimanan. Metafizik, etika, falsafah agama dan estetika dinyahkan daripada sains, maka tugas falsafah hanyalah klarifikasi dan analisis. Maka tugas falsafah dan sains ini hanya untuk menganalisis, menghasilkan data-data. Itu saja. Ketuhanan, etika dan sebagainya tidak ada. Ini menyebabkan para saintis ketika itu adalah golongan yang tidak beragama, yang mereka ini tidak mau tidak mau beragama kerana mereka lihat agama itu menyekat mereka daripada bersama dalam sains. Boleh Harif? Siapa lagi ada? Wan Suhaibah. Okey. Baik. Jadi kalau kita pernah dengar dalam istilah ini, mereka pernah sebut sebagai pseudoscience. Pseudoscience ialah apa yang mereka anggap sebagai salah. Apa yang tidak sama dengan sains, tidak saintifik, mereka anggap benda itu tidak benar. Dan ini kadang-kadang nampak macam betul. Benda mimpi, benda syihir dan sebagainya memang tak benar. Betul. Tetapi yang mereka masukkan ialah termasuk juga benda-benda agama. Juga dianggap sebagai tidak betul. Jadi sains bagi mereka ialah kaedah cerapan, hipotesis, deduksi yang boleh diulang hasilnya dalam makmal. Benda yang tak boleh diulang, mereka anggap betul tidak ada. Sebab itu mimpi tak jelas. Perasaan cinta tak jelas. Sekejap sayang, sekejap benci. Kan? Macam coklat, kejap ada, kejap tak ada. Iman pun tidak ada. Maka perkara ghaib atau benda intuisi,
benda yang berkaitan dengan agama, syurga, neraka, mereka dianggap sebagai tidak sains. Bila tidak sains, ia bukan sains, ia adalah tidak benar, mereka sebut sebagai pseudoscience, benda yang penipuan yang tidak ada dalam sains. Dan ini menakutkan kerana kita lihat, saya duk lihat dalam Facebook dan sebagainya, pelajar-pelajar dan pensyarah sains, mereka bercakap tentang sains sehingga melupakan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Selagi mereka tak boleh buktikan melalui sains, mereka anggap benda itu adalah benda rekaan ustaz-ustaz semata-mata. Kita baca dalam Facebook dan sebagainya, itu sangat menakutkan. Harap adalah orang sains, pelajar-pelajar sains ini mahu dengar penjelasan kita ini supaya minda mereka berubah. Kemudian aruhat sains bagi mereka ialah keputusan yang tekal dan berlaku secara berulang-ulang di bawah prinsip keharmonian dan keseragaman hukum alam. Jadi mereka melihat bahawa hukum alam ini, hukum fizik misalnya, mesti kekal, tidak boleh berubah. Kalau air mendidih pada 100 darjah Celsius, ia akan tetap mendidih pada 100 darjah Celsius. Kalau besi cair pada berapa ribu darjah Celsius darjah kepanasan itu, maka besi akan tetap cair pada tahap itu. Dia tidak boleh berubah. Maka syurga, neraka, dosa, pahala, Tuhan, malaikat tidak boleh dibuktikan. Apabila ia tak boleh dibuktikan, ia bukanlah sains, maka disebut sebagai pseudoscience, iaitu benda yang bukan sains, benda yang karut bagi mereka. Sebaliknya, benda yang mereka boleh buktikan, seperti teori evolusi, mereka dakwa ada bukti, maka dia dianggap sebagai sains, maka mereka anggap evolution adalah benar, berarti manusia tidak berasal daripada Nabi Adam, manusia berasal dari beruk berasal daripada makhluk lain, dan alam ini ataupun makhluk yang ada di alam ini tidak diciptakan, sebaliknya ia berlaku dengan sendirinya. Berarti Tuhan tidak ada kerana pencipta tidak ada. Dan teori ini digunakan dengan sangat meluas dalam masyarakat, dalam masyarakat sains yang mereka anggap benar, sedangkan sains sendiri membuktikan bahawa teori evolution ini tidak mempunyai dalil-dalil ataupun bukti-bukti yang jelas. Tapi tetap diterima. Kenapa? Kerana dianggap sebagai terbukti melalui sains. Faham tak? Tapi sebenarnya mereka tahu ini bukan saintifik. Tidak ada bukti saintifik untuk membuktikan evolution itu betul. Tetapi mereka terpaksa juga mengesahkan Darwinism ini kerana ia bertepatan dengan fahaman mereka bahawa Tuhan tidak ada dan manusia tidak terikat dengan dosa pahala. Jadi jangan ingat kata saintis ini semuanya kebenaran. Mereka melihat kebenaran. Tak menipu, tak ada khurafat dan sebagainya. Tak, mereka pun manusia yang kadang-kadang mereka kaji satu perkara itu untuk mendapatkan keputusan yang mereka nak, bukan keputusan yang tepat. Lebih-lebih lagi bagi golongan etis seperti ini. Nak tengok siapa lagi ada ni. Dan akhirnya teori evolusi ini diterima, tetapi kita menolak bahawa manusia diciptakan oleh Allah. Sedangkan itu disebut dalam Quran. Dan benda ini untuk makluman pelajar ya, walaupun kita nampak ridiculous, tak munasabah, tiba-tiba tidak ada, tiba-tiba ada jadi ikan, kemudian jadi ikan yang ada kaki, kemudian jadi biawak boleh jadi monyet jadi manusia. Benda inilah yang dipercayai, dan orang Islam nampak ada di Malaysia, di negara Islam yang belajar sains seperti ini, mereka percaya sampai hari ini. Dan mereka cari dalil untuk buktikan kononnya evolution ini bertepatan dengan Islam. Tak bertepatan dengan Islam dan bercanggah. Kerana apabila kita menolak bahawa kita diciptakan oleh seorang pencipta dan Tuhan tidak ada, dan kita ini berasal daripada perut, berarti pertimbangan pahala dan dosa tidak ada. Sebab tu orang kafir, mereka buatlah apa saja. Mereka tak peduli. Asalkan tak kena tangkap, asalkan mereka tak dipenjarakan, selagi itu adalah halal. Maka mereka boleh berzina, mereka boleh mencuri, mereka boleh rampai harta orang, menggunakan enactment ke, menggunakan undang-undang dan sebagainya yang dimanipulasi, menggunakan politik, pada mereka tidak ada dosa pahala. Sedekah tidak ada, ibadah tidak ada, kerana itulah orang-orang bukan Islam yang tak percaya pada benda ini tidak akan bersedekah,
melainkan sedekah itu boleh memberikan mileage kepada mereka, berikan sesuatu pulangan. Oh, bagi sedekah, buat cek besar-besar, kemudian terkenal, orang kata baik. Dan sebab itulah kalau kita tengok golongan etis ini, mereka buat benda jahat tapi mereka sedekah. Mereka buka pusat pelacuran, buka pusat perjudian. Tapi dalam masa yang sama, duit yang mereka dapat secara haram itu digunakan untuk membantu orang anak yatim dan sekolah-sekolah. Seolah-olah mereka nyatakan bahawa kejahatan yang mereka buat itu boleh dijustifikasikan dengan amal ibadah yang mereka buat. Jadi fahaman ini pun mula merebak di kalangan orang yang beriman dan mereka buat jahat, kemudian mereka bayar zakat. Kononnya nak membersihkan harta riba mereka, harta haram mereka. Ini fahaman yang salah dan kita ni ustaz-ustaz semua ni, ustaz-ustazah ni nak kena fahamkan balik kepada mereka. Dan di sini kita lihat berlakunya pertembungan di antara dua benda ini. Iaitu kesepaduan di antara sains dan ketuhanan yang mula-mula diciptakan dengan dualism yang membahagikan di antara ketuhanan dan juga ilmu-ilmu lain. Jadi sebab itulah di sini ni kita cuba perkenalkan kepada pelajar bahawa sains itu adalah subjek agama. Ini benda yang tidak mudah kerana sekolah agama sendiri beranggapan sains adalah sains. Sebab itu mereka tak mau belajar. Cuba cadang kepada sekolah agama untuk belajar sains, tak mau. Kalau ada pun mereka belajar sains sekolah juga. Kan? Hafal Quran, kemudian belajar dalam sains sekolah. Tak jadi apa-apa. Jadi kita nak lihat bagaimana sebenarnya asal usul sains, kita dah jelas tadi, asalnya ialah sains bersatu dengan ketuhanan, kemudian bertukar menjadi dualism dan menjadi tanggungjawab kita untuk bertukar kembali. Dan kita lihat tiba-tiba sains bercanggah dengan Tuhan. Ini satu benda yang berlaku di barat dan dia mula merebak masuk ke negara kita. Dan kita lihat apa saja yang berkaitan dengan Tuhan, dengan agama akan dipermainkan, diperlekehkan. Di Malaysia pun gerakan liberal yang menolak agama seperti ini sudah sangat-sangat kuat dan dia mempengaruhi pandangan masyarakat umum orang Malaysia yang katanya mereka Islam, beriman, tapi tak rajin pun untuk faham agama sepenuhnya. Mereka percaya itulah agama mereka. Sebagaimana orang secularism, orang liberal percaya. Kerana suatu masa dahulu, ini ceritanya, ini tokoh sains yang cukup hebat yang membuktikan bahawa sebenarnya bumi yang pusing mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Tapi orang gereja tak mau dengar dan tokoh ini apa nama dia? Galileo dihukum, hampir dihukum bunuh, tapi kemudiannya dipenjarakan. Jadi isu-isu macam inilah menyebabkan orang meninggalkan agama Kristian. Galileo, Science and Faith, dan menyebabkan mereka meninggalkan agama dan mereka memilih sains. Baik, sebagai pengenalan, cuba tengok. Ini kita patah balik jauh sebelum kita sampai ke tempat kita sekarang ini, zaman kita, sains yang dikuasai oleh Eropah. Kan? Kita nak ghost town, pergi jauh ke belakang. Dari mana asal usul sains ini? Saya nak pelajar lihat, barulah kita tahu sama ada sains ini benarkah ilmu yang tiada manfaatnya atau bagaimana. Pertama, permulaan sains disebut dalam sumber-sumber Yunani dan sebagainya berasal daripada Haramisah. Haramisah ini adalah mereka yang bijak, terpelajar, dan dia disebut Hermes Trismegistos, iaitu Hermes yang bertiga. Ini kalau dalam setengah-setengah orang agama, mereka tak mahu terima ini. Sebab mereka anggap ini bukan daripada Al-Quran dan sebagainya. Kita pun tak kata ini sumber daripada Al-Quran. Tapi kajian, tahu tak, kita silang ilmu tafsir, ilmu agama dengan ilmu-ilmu lain, ilmu sejarah, ilmu paleontologi dan sebagainya, baru kita datangkan hasilnya. Jadi ada tafsir yang menyatakan bahawa Haramisah inilah para nabi yang mereka tidak hanya membawa iman, tapi juga mereka membawa tamadun. Ini adalah sesuatu yang sangat berbeza daripada apa yang kita faham. Bila kita belajar agama, ingat tak? Kita belajar Nabi semua datang bawa tauhid, agama ketuhanan dan sebagainya. Ini bercanggah langsung dengan apa yang saya belajar dulu, yang sebahagian pelajar pun belajar dahulu. Sebaliknya, Dr. Mak Lufan menyatakan dalam buku ini bahawa
Islam berasal daripada para nabi. Berarti daripada Allah, ilmu asal daripada Allah, Allah turunkan kepada para nabi turun membawa tauhid dan juga ilmu yang kemudiannya membentuk ketamadunan. Jadi di antaranya yang Nabi Idris dalam catatan Yunani dia disebut sebagai Uknuh. Dalam Al-Quran disebut Idris dan ayat tentang Idris pun tak banyak. Sedangkan Idris adalah nama gelaran kepada Uknuh ini. Jadi ada tokoh namanya Uknuh, dipercayai dialah Nabi Idris dan dialah tokoh yang membina tamadun Mesir yang kemudiannya berkembang sampai hari ini, yang kita tak boleh nak baca kenapa, bagaimana mereka membina piramid, Abu Hul dan sebagainya. Sains hari ini pun, kejuruteraan hari ini pun tak boleh faham bagaimana dibuat. Kerana ilmu tu datang daripada Nabi Idris yang diajarkan oleh Allah sendiri. Kemudian kita tengok tauhid, matematik, perubatan, astronomi dan geologi semuanya berpadu dalam satu kesatuan. Contohnya, para nabi membawa juga tamadun, ilmu sains kerana Allah arahkan mereka untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi bagaimana kita, para nabi ini hendak menjadi khalifah kalau mereka tak tahu bagaimana nak hidup di dunia ini? Nak menggunakan segala tumbuh-tumbuhan, haiwan, peralatan, batu, besi dan sebagainya untuk memudahkan kehidupan mereka. Kerana itu Nabi Adam AS ketika dalam syurga, bila Allah katakan diajarkan kepadanya benda-benda, bukan maksudnya macam kita hafal perkata itu. Kan? Sebaliknya Allah ajarkan dia benda yang ada dalam syurga dan bagaimana kegunaannya. Nak buat bagaimana untuk menghasilkan benda dan sebagainya, untuk makan, untuk pakaian dan sebagainya. Semua dia ajarkan. Kerana itulah Ibn Katsir menyatakan Allah telah pun mengajar Nabi Adam AS melalui malaikat Jibril kaedah menanam pokok, membuat besi dan sebagainya. Sedangkan kita belajar, kalau pelajar sini mungkin tak pernah belajar, tapi pelajar lain kalau belajar tentang sejarah, dia ada zaman batu. Maksud dia manusia ketika itu hanya menggunakan batu, tak kerti guna lagi besi. Kemudian datang zaman logam. Sebaliknya, Adam AS telah pun menggunakan besi pada zaman dia. Kerana diajarkan oleh Allah bagaimana menggunakan besi. Dan dia juga mempunyai ilmu yang lengkap, merangkumi pengiraan, kemahiran dan sebagainya. Yang menariknya Nabi Adam, dia menguasai banyak bahasa. Baik dalam satu perbahasan yang lain tentang bahasa ini, Nabi Adam diajarkan dengan banyak bahasa oleh Allah. Jadi Nabi Adam akan kembangkan bahasa tertentu kepada anak-anak dia. Maksudnya seorang anak dia akan cakap bahasa lain, seorang anak akan cakap bahasa lain, kemudian mereka anak-anak ni pula berkembang, membina kehidupan mereka di utara, di selatan dan sebagainya, maka lahirlah bahasa-bahasa yang berbagai. Kemudian daripada bahasa utama ini berkembang lagi, dia akan berubah, dia akan menjadi bahasa sampingan pula yang hasil daripada satu bahasa yang lain. Itu dalam sains bahasa, kalau dibuat kajian, memang begitulah, digambarkan ada bahasa lain. Dan kemudian ilmu sains ini diwarisi oleh anak-anak beliau termasuk Nabi Thith, yang pakar dalam bidang perubatan. Dan Nabi-Nabi inilah sebenarnya mempelopori ketamadunan, keilmuan di Mesir, Yunani, Babylon, Baghdad dan sebagainya. Ini benda yang tidak diajarkan sebelum ini. Demikian Nabi Idris, baginda pakar dalam astronomi, perubatan, matematik, teknologi bangunan. Kalau tidak, bagaimana dia nak bina piramid? Beliau juga manusia pertama yang menulis menggunakan pen. Nabi Idris juga terkenal sebagai boleh membaca dan menulis, menggunting, menjahit pakaian. Menurut Ibn Katsir, Nabi Idris adalah orang pertama yang memakai baju yang berjahit menggunakan kulit binatang sebagai pakaian. Nabi Nuh, tengok Nabi Idris, Nabi Nuh tak jauh daripada Nabi Adam AS. Nabi Nuh memiliki ilmu fizik dan matematik yang tinggi. Kalau tidak, bagaimana dia nak membina sebuah kapal yang cukup besar? Kan? Kemudian bila dah terbina sebuah kapal, dia mesti ada ilmu pelayaran untuk dia berlayar dalam satu lautan samudera yang cukup luas, kena berlaku banjir 1/3 dunia katanya. Dan mereka dia juga mempunyai ilmu membuat kapal, perlukan penggunaan besi dan sebagainya, kayu, besi dan sebagainya. Jadi bagaimana kita boleh katakan bahawa
ilmu menggunakan besi ini datang kemudian. Ini satu benda yang bercanggah dengan pandangan sains biasa. Tapi kemudian pertemuan antara sains dan Islam berlaku apabila kita terlupa bahawa sains itu datang daripada Islam kerana kita ambil sains daripada Barat. Sedangkan kita nilai balik. Sebelum ini, orang Barat selalu menyatakan bahawa orang Islam sendiri, tamadun Islam, mendapat sains daripada orang bukan Islam. Mereka masukkan Yunani itu bukan Islam. Yang mereka tak sedar ialah sebahagian daripada ahli falsafah, bijak pandai, cendekiawan Yunani, Rom, Parsi, mereka beriman. Kerana itu sebahagian mereka dihukum bunuh. Kerana mereka beriman kepada Allah. Ada sebahagian dihalau. Ada sebahagian tak dibenarkan mengajar. Contohnya, Pythagoras, tokoh Yunani yang hebat, memperkenalkan heliocentrik, bahawa matahari menjadi pusat edaran di mana bumi pusing mengelilingi matahari. Satu benda yang berbeza, sedangkan benda yang sama ini diajarkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman AS. Berarti Pythagoras hidup pada zaman tersebut dan dia mendapat ilmu dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman AS. Kemudian Hippocrates, pakar perubatan Yunani juga mempunyai hubungan dengan nabi-nabi dan para rasul ataupun anak murid kepada rasul-rasul. Jadi ilmu perubatan yang dibawa oleh para rasul dipindahkan kepada sahabatnya, kepada anak muridnya sampai kepada Yunani. Demikian juga Empedokles, tokoh Yunani, hidup sezaman dengan Nabi Daud, berguru dengan Luqman Al-Hakim. Inilah fakta-fakta menunjukkan bahawa sebenarnya Yunani dapat ilmu agama itu sendiri daripada para nabi. Para nabi dapat daripada Allah. Jadi berarti tidak salah untuk kita ambil kembali ilmu sains ini kerana ia ada ilmu Allah, ilmu milik orang Islam. Jangan nanti kita menjadi takut dengan ilmu sains kerana kita beranggapan bahawa sains itu bukan Islam. Jadi ini yang berlaku dalam masyarakat, dalam sekolah-sekolah agama sebahagiannya. Kemudian setiap berdasarkan apa yang kita belajar hari ini, kesimpulan yang dibuat oleh penulis ialah setiap umat diutuskan rasul. Setiap rasul membawa hidayah dan ilmu. Dan hidayah dan ilmu ini yang membangunkan manusia dan tamadun. Hidayah membangunkan manusia, ilmu membangunkan tamadun. Jadi kedua-dua ini adalah tugas seorang rasul. Maka tamadun mewariskan tamadun yang lain. Kerana itu setiap tamadun bergantung kepada tamadun yang lain. Maka kita tidak boleh mendakwa bahawa satu tamadun itu tercipta dengan sendirinya tanpa ada kaitan dengan tamadun lain. Maksudnya apa? Maksudnya Barat tidak boleh mendakwa bahawa dia mencipta kecemerlangan dalam sains dan teknologi hari ini dengan sendirinya. Seolah-olah dia tidak dapat daripada orang lain. Jadi sejarah bahawa Eropah mengambil ilmu ini daripada Islam adalah sejarah yang mereka cuba padamkan. Sebab mereka merasa malu kerana terpaksa tunduk kepada orang Islam. Ini kesimpulan yang kita nak sampaikan sebenarnya. Dan itu juga menunjukkan bahawa kalaulah kita orang Barat telah mendapat sains daripada Barat, maka tak salah kalau kita ni orang Islam ambil daripada Barat walaupun asalnya mereka bukan Islam, maka ilmu itu boleh diislamkan. Kemudian kita lihat perkembangan bagaimana aliran pemikiran Yunani ini mula sampai ke negara Arab. Jadi pada fasa yang awal ialah berlakunya penterjemahan dan pengolahan daripada kitab-kitab bahasa Yunani dipindahkan ke dalam bahasa Arab. Ini berlaku dalam kurun yang ke-8 apabila kerajaan Abbasiyah ketika itu yang satu kerajaan yang cukup mengambil berat tentang pendidikan, buku dan orang alim, mereka telah memberikan satu usaha yang cukup besar untuk menterjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab supaya berlaku perpindahan ilmu yang cukup besar dari Yunani ke masyarakat orang Islam. Dan inilah usaha yang sebenarnya menyebabkan kemudiannya Islam bangkit menjadi sebuah tamadun yang mencorakkan tamadun yang ada pada hari ini. Kalau bukan kerana usaha terjemahan ini,
ilmu dalam masyarakat Yunani tidak boleh sampai ke hari ini. Jadi inilah jasanya. Maka ketika pada peringkat awal, ilmu-ilmu ni diambil, dikaji, diterjemah, dianalisis sikit-sikit dan dicetak dalam bahasa Arab, kemudian diajarkan. Tetapi nilai kuantitatif cerapan dalam ilmu Yunani cuba digabungkan dengan nilai kualitatif. Maksudnya memasukkan nilai-nilai agama ke dalam ilmu Yunani yang sebahagiannya telah diselewengkan kerana pemikiran falsafah yang tak betul dan sebagainya, menyebabkan Yunani sendiri memang ada benda-benda yang lari daripada tauhid. Kemudian masuk pada fasa yang kedua ialah kitab-kitab tersebut bukan hanya diterjemahkan tetapi ada penapisan dan pemurnian terhadap karya-karya Yunani supaya tepat dengan acuan Islam. Maka kitab-kitab ini ditahqiq ataupun dikaji, kemudian dibetulkan bahagian mana yang salah. Kenapa disebutkan kepada pelajar pada hari ini? Berarti kalau usaha ini boleh dilakukan dahulu untuk mengislamkan ilmu-ilmu sains ini, berarti hari ini kita ada peluang untuk ambil ilmu sains daripada barat yang telah disekulakan, kita boleh bersihkan, cantumkan dia dengan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai agama yang ada pada kita. Ibarat puzzle yang hilang, dan kita temui balik dan dimasukkan balik ke dalam tempat dia, menjadikan gambar yang cantik. Itu ibarat dia. Maka usaha inilah yang kita nak gambarkan. Namun dalam proses penterjemahan dan perubahan ilmu ini, asimilasi dua budaya berbeza tidak dapat dielakkan, menyebabkan falsafah Yunani tetap juga memberi pengaruh kepada sebahagian ilmuwan termasuk Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd, sehingga menyebabkan sebahagian ulama lain menyatakan mereka ini kafir. Di antara yang menentang mereka ialah mereka ditentang oleh Imam Ghazali, Ibn Taymiyah dan juga Ibn Salah. Kalau masih ingat dalam perbahasan dalam falsafah sebelum ini, juga dalam ilmu mantik, masih ingat? Jadi Imam Al-Ghazali tidak menentang falsafah sebenarnya. Yang ditentang ialah nilai-nilai yang dibawakan dalam ilmu falsafah tersebut, yang dibawakan ke dalam umat Islam, menyebabkan orang Islam lari akidah. Itu yang ditentang. Tapi sekiranya berlaku pembersihan seperti ini, maka Al-Ghazali menerimanya. Termasuk Ibn Salah yang menyebutkan dalam ilmu mantik, siapa yang tak belajar mantik, jangan dipercayai ilmunya. Jadi menunjukkan Imam Ghazali, Ibn Taymiyah, Ibn Salah dan sebagian ulama yang kelihatan menentang falsafah, sebenarnya mereka tak tentang. Mereka cuma mau bersihkan unsur-unsur khurafat Yunani yang ada dalam ilmu falsafah. Sedangkan Ibn Sina, Al-Farabi dan Rushd, memang mereka terpengaruh dengan pandangan-pandangan Yunani yang kadang-kadang bercanggah. Sebab tu sebagian besar ilmuwan yang kita kenali sebagai ahli sains sebenarnya sama ada mereka ini Mu'tazilah ataupun Syiah. Itu fakta yang jarang disebutkan. Tapi itulah keadaan dia. Dapat kan saya laju sangat. Jadi kita lihat berdasarkan usaha orang Islam pada zaman Abbasiyah dan kemudiannya untuk mengambil ilmu-ilmu daripada Yunani kemudian diislamkan, ada satu usaha yang sangat murni yang tidak ada salahnya. Jadi disebutkan bahawa membetulkan kesalahan dan kesilapan dahulu tanpa mencemuh sumber tersebut ada sebahagian etika penyelidikan yang murni. Jadi kita sendiri menerima satu ilmu daripada Barat yang kita akui sebenarnya. Barat telah menjadikan sains, matematik, mantik dan teknologi itu ke tahap yang lebih tinggi. Walaupun ia menyebabkan tauhid rosak, tapi mereka berjaya sebenarnya. Sedangkan di pihak orang Islam, kita mundur daripada kemajuan sains dan teknologi kerana sikap kita sendiri yang beranggapan bahawa ilmu-ilmu ini bukan ilmu Islam. Boleh nampak tak? Jadi tak salah kita nak ambil ilmu daripada Barat selagi ilmu itu boleh digunakan dan diubah suai. Saja kita sebut benda ini, sebab kita tak tahu pelajar Sina nanti masuk ke Bu'us, masuk ke Al-Azhar, mereka nak jadi apa. Tak semua pelajar ini akan jadi ustaz. Dah lah ustaz ramai dah. Kan, Arif kan? Jadilah ahli sains ke, jadikan ahli fizik. Kena ingat, fizik diajarkan di Masjidil Haram dan juga diajarkan di Masjid Azhar.
Dan sampai sekarang Azhar masih ada syu'bah medik, perubatan. Sebab tu kawan-kawan kamu yang berada di Mesir ini duk bersembang dengan saya, memang mereka bertanya, Ustaz boleh tak kalau kami nak ambil nanti degree, kami nak ambil double degree? Amboi, buus tak habis lagi. Nampak cita-cita pelajar Sinar. Itu yang saya bangga dengan pelajar Sinar ni. Mereka tubuh kecil, ketot saja. Macam Arif, macam Nukman, macam apa kawan-kawan yang lain kecil umur. Tapi cita-cita besar. Jadi itulah Sinar. Jadi sejarah yang saya cerita dekat pelajar semua ini ialah untuk membina harapan yang besar supaya kita boleh buat lebih baik. Ustaz tak boleh lah, tua dah. Dah terlambat. Jadi mungkin ada pelajar yang di sana, misalnya Anik, dia kata boleh tak saya nak ambil dua, satu saya nak ambil syariah atau usuluddin, satu lagi saya nak ambil medik, dia minat medik. Okey, kita boleh. Sebab melalui bu'us memang ada subjek sains dan sebagainya. Yang kita belajar sebelum ni kan. Memang mereka belajar. Dan sijil mereka diiktiraf untuk sambung dalam bidang sains. Saya nak lihat jugalah 20 tahun lagi pelajar Sinar, ustaz dan doktor. Doktor dan ustaz. Kan? Hebat. Siapa pula nak jadi engineer? Aklin kata dia minat engineer. Kan? Duk baca buku arkitek jalanan tu, tiba-tiba minat pula nak jadi engineer. Mana engineer tak tahulah. Tapi itu kesan pembacaan. Bila kamu membaca buku yang banyak, ditulis oleh orang-orang yang hebat, kehebatan orang itu meresap pada kamu. Sebab tu saya suruh kamu membaca. Dan saya bawakan ramai tokoh-tokoh berjumpa dengan kamu. Doktor, profesor dan sebagainya. Baru kita rasa seronok. Kalau tidak, habislah. Okey? Seronok muka mereka boleh masuk live kan? Lama Ustaz cari macam mana nak buat bagi elok macam dalam TV ni. Dah ada. Alhamdulillah. Bahagia. Baik, sebelum Ustaz sambung ke berikutnya, Ustaz nak buka dulu. Ada apa persoalan dalam kalangan pelajar? Siapa yang ada di sini? Arif ada, Amin ada, Wardah ada. Lagi siapa lagi? Tak ada, Alif tak ada. Nur Tasnim mana? Tak ada. Ada soalan kalau ada? Sebelum kita masuk dalam topik berikutnya. Ada? Kalau suruh bentang balik. Baik, tak apa. Kalau ada simpan sekejap. Nanti kita ada soal jawab nanti. Baik, jadi daripada Yunani tadi, daripada awal cerita daripada Allah, daripada para Nabi, sampai kepada Yunani sampai kepada orang Islam. Dan inilah rumusan dia. Ini yang Ustaz Haikal sendiri berdasarkan apa yang Ustaz belajar, Ustaz gambarkan seperti ini. Bahawa ilmu tu asalnya ialah daripada Allah. Allah, semua ilmu daripada Allah. Itu kenyataan dia. Jadi Allah yang memberikan ilmu itu kepada manusia, dan orang yang pertama dapat ilmu itu ialah para Nabi. Nabi Adam yang paling awal sekali. Kemudian ilmu ini diajarkan kepada para sahabatnya, anak-anaknya. Kemudian para sahabat pula membawa ilmu itu sehingga sampai ke Yunani, ke Rom, ke Mesir dan sebagainya. Babylon, sehingga boleh membina bagus apa panggil apa? Apa tergantung? Ya itulah benda tergantung itulah. Dan kemudian daripada Yunani juga dibawa kepada negara Arab, negara umat Islam. Daripada negara umat Islam sampai kepada Eropah, dan menjadi tanggungjawab besar kepada orang Islam pada hari ini ialah mengembalikan balik sains ilmu Tuhan itu kepada orang Islam, supaya orang Islam boleh kembalikan ilmu itu kepada Allah. Maksud kembali kepada Allah ialah supaya ilmu yang diajarkan dalam sains itu menyebabkan kita kenal Allah. Itu maksud dia. Itu maksud dia, sains itu adalah ilmu Allah dan ia mesti dikembalikan kepada Allah. Okey? Ini kesimpulan yang sambil-sambil kita study tadi, yang Ustaz dapat. Setuju dengan kesimpulan ni? Ini pusingan dia. Jadi pusingan inilah kita sekarang berada di benua hijau ini, Eropah. Sains masih berada di Eropah dan menjadi tanggungjawab besar kita untuk membawa sains daripada Eropah ini masuk ke Islam. Jadi caranya wallahu a'lam, itu perancangan Allah, tapi kita berusaha. Misalnya untuk membawa sains itu daripada negara barat,
datang ke negara Malaysia misalnya, Nusantara, kelihatan sukar kerana sistem pendidikan kita pun berasaskan sekular. Tapi yang kita nampak pada hari ini ialah sebaliknya, Islam mula mekar di Eropah sendiri. Jadi bila maksud sains kembali kepada Islam, tak semestinya dia meninggalkan Eropah. Mungkin Eropah itu yang bertukar menjadi sebuah negara Islam yang lebih baik daripada Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Itu perancangan Allah. Tapi itu usaha daripada kita. Oh, menarik juga ya. Kalau boleh ubah lagu tu. Tapi nak kata pelik pun, hari ni pakar-pakar sains di NASA dan sebagainya orang Islam, orang Malaysia pun ada yang bertudung dan sebagainya. Jadi sebelum kita pergi ke bahagian berikutnya, kita nak analisis perubahan bidang-bidang tertentu, bidang sains daripada Islam kepada Eropah, dan kita nak tengok bukti-buktinya bagi memberikan gambaran kepada pelajar, kepada penonton sekalian, benar atau tidak bahawa sains itu berasal daripada negara Islam. Jadi yang pertama kita nak tengok ialah perubatan. Jadi perubatan datang daripada Nabi Adam AS, tapi Nabi Sis yang paling dikenali sebagai pakar perubatan. Sebab manusia telah wujud lama sejak Nabi Adam, sudah tentu ada penyakit. Bila ada penyakit, tentulah perlukan ubat. Sama seperti bila Nabi Adam mula hidup di dunia, dia perlukan makanan. Dia perlu usaha, sedaya upaya untuk ikhtiar berburu dan sebagainya. Dia perlukan tempat tinggal. Dia perlu membina rumah dan sebagainya. Jadi tidak logik untuk kita katakan bahawa zaman batu, manusia tak reti menggunakan peralatan lain melainkan batu. Tak munasabah. Sedangkan dalam masa yang sama, zaman batu tersebut dijumpai peralatan daripada logam dan sebagainya. Kan? Malah penemuan-penemuan tamadun silam seperti tamadun Mesir misalnya sudah jelas membuktikan bahawa banyak teknologi dibangunkan pada zaman yang cukup lama. Berarti zaman besi, zaman batu ini adalah zaman adalah satu penipuan dalam sejarah sains. Habis itu suatu hari kita mati nanti, orang jumpa pula lemang. Lemang kita masak untuk raya, tiba-tiba kiamat, tiba-tiba berlaku gempa bumi. Jadi lemang kita tertanam dalam tanah menjadi fosil, kemudian orang akan datang dijumpa pula. Oh, rupanya orang dahulu menggunakan buluh untuk masak. Agaknya inilah zaman buluh. Munasabah tak munasabah? Gila. Gila pun ada orang percaya. Kemudian Nabi Sis ini membawa ke zaman Yunani, Galen dan Hippocrates mempelajari ilmu perubatan ini daripada sama ada anak murid kepada Nabi Sis atau disebut sebagai Uzia ataupun anak-anak dia ataupun sahabat-sahabat yang berkawan dengan Nabi Sis, dan ilmu perubatan dibawa ke Yunani. Dan kemudian Islam mula terima ilmu ini, terutama pada tokoh-tokoh yang hebat seperti Ibn Sina dan Zuhrawi, dan kemudian ilmu ini dibawa ke Eropah, dan kita lihat apa yang dibawa di Eropah pada hari ini memang ada kesannya daripada Ibn Sina dan juga Zuhrawi. Ibn Sina, The Law of Medicine adalah diambil daripada kitabnya Al-Qanun fi Tibb, diterjemahkan ke bahasa Latin dan dianggap sebagai satu karya yang sangat-sangat penting yang mereka percaya yang mereka percaya bahawa inilah asas dalam perubatan, dan Ibn Sina pula mendapatkan ilmu ini daripada zaman sebelum ini. Okey, ini the law of science, the law of medicine, ataupun kitab asal dia nama dia Al-Qanun fi Tibb, dan kitab ini cukup terkenal. Demikian juga Az-Zuhrawi yang mencipta banyak peralatan, dan dia adalah sebagai bapa pembedahan yang melakukan banyak pembedahan sehingga kan kaedah-kaedah pembedahan yang digunakan zaman dia digunakan sehingga pada hari ini. Dan peralatan yang kita lihat di hospital sebahagian besarnya berasal daripada ciptaan Az-Zuhrawi. Jadi Barat nak nafikan macam mana lagi? Sebab benda ini dengan jelas dapat daripada orang Islam. Maknanya perkembangan sains yang kemuncak ialah pada zaman orang Islam.
Maknanya daripada para rasul, kemudian Yunani, kemudian sampai kepada umat Islam ke okey. Tadi line tak elok tadi. Kemudian kita tengok dalam bidang astronomi, kaji bintang dan sebagainya. Hermes ataupun Nabi Idris AS di antara mereka yang cemerlang dalam astronomi. Kemudian ilmu ini dibawa ke Yunani kepada Aristarchus dan Pythagoras. Jadi Yunani juga mula mengkaji alam, mereka lihat kepada bintang-bintang, mengira bintang dan sebagainya. Kemudian sampai ke Mesir dan Babylon. Kerana itu kita lihat Mesir telah menghasilkan kalender mereka sendiri dengan mengira matahari dan juga bulan. Kemudian sampai pada kerajaan Islam dan ilmu-ilmu ini diperbaiki lagi. Sebab itu kerajaan Islam pula sangat memerlukan kepada ilmu astronomi kerana kita perlu melihat tarikh, melihat anak bulan, melihat kedudukan bintang, arah kiblat, takwim, solat, masuk ni nak raya ni, nak Ramadan, bila nak masuk Ramadan. Semuanya memerlukan kepada ilmu astronomi, menyebabkan orang agama, para ustaz, para tok guru mesti boleh ilmu astronomi. Barulah mereka boleh mengeluarkan hukum dan sebagainya. Di antara tokoh Melayu yang cukup hebat dalam bidang astronomi ini, ilmu falak, adalah Syekh Al-Banjari, Syekh Irsyad Al-Banjari, yang menjadi ulama Melayu yang mengajar di Masjidil Haram dan menguasai ilmu matematik dan falak dengan sangat baik. Kerana itu kalau kita lihat, kalaulah ilmu falak ini tidak dipelajari, bagaimana kita hendak mengira masuknya waktu solat? Bagaimana kita hendak mengira masuknya bulan puasa dan sebagainya? Maka di sini letaknya kepentingan ilmu astronomi. Tapi sayang, ilmu falak hari ini tidak lagi dilihat penting, menyebabkan orang Islam sendiri tidak belajar ilmu falak. Dulu tok guru mesti boleh ilmu falak. Dulu para qadi semuanya boleh ilmu falak. Hari ini tidak berlaku lagi. Sebab kita meninggalkan ilmu falak ini. Jadi kita lihat perkembangan ilmu falak ini pada zaman di Baghdad, Ma'mun dan sebagainya, di mana pemerintah sendiri sangat menggalakkan para ilmuwan untuk meneropong bulan, bintang dan sebagainya dan mencatatkan kedudukan bintang-bintang. Sehingga ketika itu mereka telah boleh membuat pemetaan bintang. Mereka dah teropong bulan, tengok kawah. Sampai hari ini, sebahagian kawah yang ada di bulan itu dinamakan dengan nama orang Islam. Ini menggambarkan pentingnya perkembangan ilmu astronomi ini di tangan orang Islam dan malah mereka telah melukis peta. Sebab itu dalam ada satu kenyataan tentang Galileo yang dibanggakan oleh tokoh barat ini, dia kata 600 years before Galileo, Al-Biruni wrote that the earth rotates on its axis. Unlike Galileo, his area were accepted by religious. 600 tahun sebelum Galileo bagi pandangan, Al-Biruni lebih awal menyatakan bahawa sebenarnya bumi berputar di atas paksinya. Cumanya ketika itu, umat Islam menerima pandangan ini. Sedangkan Galileo dihukum bunuh. Hampir dihukum bunuh. Itu keadaan dia. Jadi keadaan itu menyebabkan sains berkembang dengan sangat pesat ketika umat Islam berada. Dan Al-Biruni seorang pakar astronomi memberikan sumbangan yang cukup besar. Dia bukan orang Arab, dia orang Khawaris. Khawaris ini di Uzbekistan. Dan saya dimaklumkan bahawa Uzbekistan ini punya berkembangnya ilmu astronomi menyebabkan di hampir semua negeri atau daerah akan ada balai cerap. Ingat tak kita pergi ke Melaka itu? Balai cerap di Melaka. Kan? Di Malaysia pun ada beberapa buah saja. Dan sampai hari ini kalau kita pergi ke Uzbekistan,
benaan balai cerap itu masih ada di setiap tempat, dan pembenaannya sangat luar biasa kerana kerajaan ketika itu sangat meraihkan orang alim dan mereka melihat ilmu astronomi ini sebagai ilmu yang cukup penting, sampai boleh ada di setiap daerah. Oh, itu satu benda yang tak tergambar, dan ini dikuasai oleh Uzbekistan. Kena ada angan-angan untuk ke Uzbekistan, tampak dia cantik, dan kita lihat bagaimana perkembangan astronomi di sana. Malah Islam di Uzbekistan pun semakin meluas. Ada yang datang ke Malaysia menjadi pensyarah di UPM dan sebagainya. Demikian juga Nasiruddin Tusi juga di antara ahli astronomi yang menghasilkan banyak kitab dan penemuan-penemuan ini digunakan sehingga pada hari ini. Dia menghasilkan kitab yang cukup baik dan penting untuk matematik dan sebagainya. Misalnya Mutawassitat Bain al-Handasah wa al-Hayya, the middle boost between geometry and astronomy. Jami' al-Hisab bin Maktut Turab, summary of the whole of computation with stable and earth. Qawaid al-Handasah. Handasah itu ilmu ni meteorologi. Dan dia meninggalkan kitab yang banyak, dan kitab-kitab ini sebenarnya masih dirujuk pada hari ini. Dan untuk makluman pelajar juga NASA hari ini ialah satu tempat satu tempat kajian center yang paling terkedepan dalam bab astronomi ini, betul. Tetapi tahukah pelajar bahawa sebahagian maklumat yang mereka gunakan untuk mencerap langit, mengira bintang-bintang, kedudukan bintang sebagainya, sebenarnya diambil daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Islam. Maknanya penemuan itu dibuat oleh orang Islam dan mereka masih gunakan sampai ke hari ini. Demikian juga kita lihat dalam bab optik. Bab optik, kajian tentang optik sebenarnya telah ada zaman Yunani lagi. Kamera belum ada. Tetapi mereka telah kaji tentang cermin, cembung dan cengkung. Bagaimana cermin ini, macam kanta, kita letakkan dekat cahaya matahari, dia akan fokuskan cahaya matahari itu sampai boleh membakar. Jadi ketika itu Euclid telah pun mengeluarkan idea tersebut. Kemudian sampai kepada Al-Kindi, dia mengkaji tentang cermin. Tu cermin yang pelajar perempuan selalu tengok tu kan, tak boleh tak tengok, hari-hari belik cermin. Itu adalah satu ciptaan yang luar biasa sebenarnya. Bagaimana menghasilkan cermin dimulakan pada zaman Al-Kindi. Dan dia tulis kitab tersebut. Apa nama kitab tu? Saya tak jelas tadi. Manzil al-Mir'at. Manzil al-Mir'at. Mir'at adalah nama bagi cermin. Dan bila diterjemah ke dalam bahasa Latin, bahasa Inggeris, dia menjadi mirror. Jadi mirror asal daripada perkataan Arab, iaitu Mir'at. Kemudian sampai pula pada zaman kemuncak optik ialah Ibnu Haytham. Yang dia antara jasa Ibnu Haytham ini ialah dia mengkaji tentang biasan. Kalau sekarang disebut sebagai hukum Snell, hukum Snell. Hukum biasan ini iaitu cahaya apabila masuk ke dalam kaca, dia akan terbias mengikut keadaan kaca tersebut. Itu dikaji pada Ibnu Haytham. Dan dia juga mengkaji tentang macam mana siang dan malam ini berlaku, dan dia katakan bahawa siang itu hilang apabila matahari cenderung 19 darjah. Kemudian kemuncaknya ialah dia menghasilkan kitab Manzil, kitab yang menjadi rujukan kepada bidang optik sampai ke hari ini. Jadi Al-Hasan bin Ibn Haytham, ahli matematik yang terkenal, astronomi, ahli fizik, dan dia ini adalah di antara yang mengajar fizik di masjid di Jami' Al-Azhar, di Universiti Al-Azhar, dan ketika itulah dia menemui penemuan yang cukup besar, iaitu bagaimana manusia melihat. Ini satu benda yang besar, sebab ketika itu orang Yunani sendiri beranggapan bahawa manusia melihat dengan ni, mata kita keluar cahaya, cing, macam Cyclops tu, kan? Sebab tu nampak. Tapi Ibn Haytham pula memberi pandangan yang berbeza dengan menyatakan bahawa sebenarnya mata kita menerima cahaya. Berarti cahaya matahari kena pada satu objek, kena pada objek ini misalnya, kan? Objek ini, cahaya matahari kena objek ini, kemudian cahaya yang kena pada objek ini memantulkan ke dalam mata saya sehingga saya nampak, oh ini warna merah. Itu asas kepada penglihatan optik. Kita nampak simple.
Tapi ketika itu, orang tak tahu lagi. Dan penciptaan inilah menjadi asas perkembangan ilmu optik sampailah hari ini. Dan hari ini apabila kamera tercipta, dia menulis sangat banyak tentang penglihatan mata. Cuba lihat bagaimana detailnya nama-nama bagi saraf yang ada dalam kepala, dalam mata, membawa ke kepala dan sebagainya. Dan kita inilah menjadi rujukan. Dan dia jugalah yang mencipta kamera. Dan hari ini tuan-tuan melihat saya ini menggunakan kamera pada Mac saya, hasil ciptaan daripada Ibn Haytham. Dan Alhamdulillah saya menggunakan kamera ini bagi menceritakan tentang tokoh yang mencipta kamera sendiri. Itu kehebatan dia. Termasuk juga cermin mata. Diciptakan oleh Ibn Haytham berdasarkan kepada kajian tentang cermin tadi, biasan dan sebagainya. Jadi jarang disebutkan sebelum ini tentang pencipta-pencipta ini di barat sendiri. Malah Ibn Haytham juga telah pun menulis tentang graviti dalam 200 buah buku dia. Sedangkan graviti kita percaya kononnya direka oleh siapa? Newton. Dengan buah apple jatuh itu kononnya Newton yang mula merasakan graviti. Sebenarnya para ulama Islam termasuk Ibn Haytham telah pun mengkaji tentang graviti beratus tahun lama sebelum itu. Dan ini kitab Manazir yang kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diajarkan di universiti-universiti. Dan ini teknik biasan. Ini kaca tiga segi. Satu cahaya yang putih menghasilkan cahaya yang lain. Bagi membuktikan bahawa di dalam cahaya putih yang kita nampak pada hari ini, cahaya matahari, cahaya lampu dan sebagainya, sebenarnya mengandungi banyak cahaya lain. Jadi apabila cahaya ini terkena kepada satu objek, jadi cahaya mana yang memantulkan ke dalam mata saya, maka saya nampaklah cahaya tersebut. Boleh faham? Tak apa nak faham. Kalau putih, maksudnya semua cahaya dipantulkan, nampak putih. Nampak kepiah baru ni. Kan? Lama tak pakai kepiah. Jadi ini asas dia. Ini saya belajar waktu sekolah rendah ke menengah dulu. Dan penciptaan cermin mata. Kemudian fizik pula kita lihat. Aristotle dan Archimedes telah mengkaji tentang dalam bidang fizik atau kejuruteraan, benda yang paling penting sekali ialah mengkaji tentang jisim dan takal. Kemudian Ibn Malka al-Baghdadi pula mengkaji dengan lebih jauh, iaitu untuk menghitung momentum ataupun pelanggaran, iaitu dengan satu jisim berat satu benda dan pergerakan laju dia dikali dengan pergerakan laju dia menghasilkan momentum. Dan Al-Kindi kemudian menghasilkan Rasail Al-Kindi berkaitan dengan graviti dan kemudian dikembangkan lagi oleh Ibn Haytham. Dan inilah yang sebenarnya menghasilkan apa yang disebut sebagai hukum gerakan Newton. Sedangkan yang mereka yang mengilhamkan hukum ini adalah para ulama Islam, Al-Kindi, Al-Biruni, Al-Haytham, Al-Malka Al-Baghdadi dan sebagainya. Tapi Newton yang mendapat namanya. Kemudian berkembang lagi Ibn Firas dalam bidang fizik. Dia yang memulakan penerbangan sebelum kemudian disambung oleh Robert Bacon dan Leonardo untuk sampai kita menghasilkan kapal terbang kemudiannya. Ibn Yunus, orang yang pertama menghasilkan jam bendul. Itu jam yang boleh bergerak, bukannya berdasarkan digital, yang bergerak berdasarkan ilmu yang dibelajarkan tentang momentum dan sebagainya. Kemudian ilmu ini dibawa oleh Newton, Galileo, Leonardo dan ramai lagi. Sehingga mereka beranggapan bahawa ilmu ini datang daripada Eropah sebenarnya. Lihat ini Al-Kindi. Saya nak kongsi dengan pelajar tentang apa yang disebut oleh Al-Kindi ini. Jadi dia seorang ahli falsafah, orang bijak pandai. Di pandangan dia ni seronok dengar. Dia kata, one must not be afraid of new ideas, no matter the source, and we must never fear the truth, even when it pains us. Dia kata seorang itu tak perlu takut dengan benda-benda baru, idea baru. Tak kira dia datang daripada sumber yang mana. Kita tidak perlu, we must never fear the truth. Kita tak boleh takut dengan kebenaran. Walaupun kebenaran tersebut sangat menyakitkan bagi kita. Maksudnya, para pelajar, saya sendiri, kita perlu bersedia untuk menerima ilmu-ilmu baru. Pada di sini, memang kita akan didedahkan dengan ilmu baru dan
bila kamu berada di Universiti Azhar nanti, banyak lagi benda yang kamu akan belajar. Bagi orang yang takut, dia akan lari balik. Susah sangat di Al-Azhar, tak susah pun. Kamu yang malas. Okey, ini lagi kata-kata dia yang saya suka ambil untuk pengajaran kita. We should not be ashamed to acknowledge truth from whatever source it come to us. Kita tak perlu rasa malu untuk mengiktiraf kebenaran ilmu yang datang kepada kita itu. Even if it is brought to us by former generation and foolish people. Walaupun ilmu tersebut datang daripada generasi sebelumnya ataupun daripada orang luar. For him who seek the truth, there is nothing of higher value than truth itself. Kerana bagi orang yang memang mencari kebenaran, tidak ada yang lebih bernilai melainkan kebenaran. Maka tidak salahlah bagi kita untuk kita lihat ke barat, kalau ilmu di barat itu boleh dimanfaatkan kepada kita. Jadi pelajar-pelajar di sini pun jangan letakkan ketakutan untuk belajar di Al-Azhar saja. Tak. Kalau habis di Al-Azhar nak sambung pula ambil master PhD di barat, pergi terokai. Ustaz sendiri dulu bila dah habis BA kan, angan-angan tu nak sambung ke barat, kumpul duit dah ada kawan di Belgium, kira dah duit tambang apa semua. Memang angan-angan nak pergi ke Belgium dulu. Nak duduk di sana jadi imam ke, ajak mengaji ke, utik buah ke, dan nak sambung master di sana. Punya tinggi angan-angan. Tapi tak terlaksana, kamulah pula sambung. Sebab barulah kita melihat teknik pengajaran yang berbeza, budaya yang berbeza. Ada benda baik di Mesir, ada yang tak baik di Mesir. Ada benda yang cemerlang di Eropah yang kita boleh belajar. Belajar cakap Inggeris, ada jodoh di sana pula. Bukan main seronok Arif, no? Jumpa Arifah di sana. Amin pun jumpa Aminah di sana. Bangsa Eropah, bangsa lain. Seronok bah. Dan kita lihat pada bahagian berikutnya, tadi kita lihat macam mana cemerlangnya orang Islam dan bagaimana Islam dibawa. Kemudian berlaku peralihan ilmu dari Islam ke Eropah. Saya nak membaca satu petikan yang disebut oleh Isaac Newton yang cukup terkenal. Dia kata, if I have been a little further, it is by standing on the shoulder of giant. Dia kata, kalaulah kerana saya boleh nampak lebih jauh ke hadapan, kerana saya berdiri di atas bahu gergasi. Maksud dia ialah, dia kata dia boleh cemerlang dalam ilmu yang diperkenalkannya ini adalah kerana dia mendapat kelebihan daripada ulama Islam dan kitab-kitab Islam yang telah diterjemah dan dia belajar. Tapi kemudiannya generasi berikutnya sembunyikan hakikat ini. Jadi kita lihat pada zaman terjemahan kerana Islam, kita lihat terjemahan dilakukan dengan sangat giat. Ini yang penting, terjemahan dan buku dalam masyarakat. Antara angan-angan saya ialah pelajar Cina mampu menterjemah. Nak tulis buku kadang-kadang susah. Memerlukan seorang yang hebat, yang alim dan sebagainya. Tapi kita boleh kalau menterjemah, memindahkan ilmu dengan cara terjemahan. Kan? Jadi melalui terjemahan inilah Islam mula datang. Jadi terjemahan pada kurun ke-12 dan ke-13 daripada bahasa Arab ke bahasa Latin dilakukan dengan sangat agresif kerana ketika itu Eropah melihat negara mereka mundur dan mereka merasa kagum dengan negara-negara Islam yang sangat cemerlang dari segi banyak aspek kehidupan, dari segi bangunan yang indah dengan sistem yang cukup cemerlang dalam masyarakatnya, maka mereka terjemahkan kitab-kitab ini. Dan masa satu kurun saja, kurun ke-12 ke-13. Itu satu tempoh yang dekat sebenarnya. Satu kurun itu untuk terjemah dan pindah ilmu yang sangat banyak ke Eropah, berarti usaha ini dilakukan dengan sangat terancang. Misalnya buku Al-Jabr dan Muqabalah Al-Khawarizmi, pakar sains, pakar matematik, diterjemahkan menjadi Algebra. Yang kita kenal hari ini Algebra dalam bahasa Latin. Kemudian buku dia juga Nizam Asy'ariyah, iaitu sistem nombor 10, juga diterjemah ke bahasa Latin dan istilahnya disebut hari ini sebagai algoritma. Algoritma yang digunakan dalam sistem komputer dan sebagainya berasal daripada Khawarizmi. Qanun Fitib Ibn Sina
menjadi the law of medicine dan dianggap sebagai the medical Bible. Bible ni bukan Injil maksud dia. Bible maksudnya rujukan yang paling utama. Sampai sekarang digunakan. Ar-Razi menulis kitab Campak dan Cacar, diterjemah ke bahasa Latin, diulang cetak 40 kali reprint. Tak tahulah satu reprint ni berapa ribu dia cetak. Zahrawi juga, bukunya tentang pembedahan diterjemahkan oleh Peter Aguilera ke dalam bahasa Latin dan bahasa lain, dan ilmunya berkembang di sana. Demikian Muzaffar Ibn Muhammad Al-Husain, bidang-bidang farmasi diterjemahkan. Farmasi itu menjadi pharmacopoeia. Tu dia. Jadi inilah perkembangan sebahagiannya. Ibn Haysam Manazil diterjemah menjadi optical thesaurus. Kimia, kitab kimia oleh Al-Jabil juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Jadi ini dan banyak lagi sebenarnya dalam bidang-bidang lain pun, botani, kimia dan sebagainya ada penjelasannya, tetapi Ustaz tak teruskanlah. Sebab kita nak lihat yang berikutnya, iaitu perpindahan ilmu daripada negara Islam ke Eropah tetap juga meninggalkan kesan-kesannya, termasuk cara berpakaian, iaitu berjubah dan berserban untuk orang yang belajar matematik. Bagi mereka itu kemuliaan. Para paderi pun belajar juga tentang sains, matematik dan sebagainya, kerana diutuskan. Maka serban ketika itu dianggap sebagai lambang kebijaksanaan. Bukan kata pakai serban untuk sembahyang, tapi untuk belajar matematik. Dan inilah membawa kepada pakaian jubah pada hari ini. Baik, kita lihat. Ini berdasarkan 1001 Invention yang mereka buat kajian. Dan mereka lihat saintis Muslim telah meninggalkan satu khazanah yang cukup besar di seluruh dunia untuk cipta-ciptaan yang pada kita remeh. Antaranya apa? Sabun. Sabun dicipta oleh orang Islam sebab orang Islam mementingkan sabun, kebersihan. Maka perlu sabun. Orang Barat bukan kata sabun, mandi pun tidak. Dia tak mandi orang Barat ni. Dia berak pun tak basuh, dia calik lah. Kan? Tetapi bila orang Islam perkenalkan sabun, dia bukan ada satu ciptaan yang cukup besar. Bukan untuk jadi wangi. Tapi sabun ini digunakan untuk membasmi kuman. Menyebabkan orang Islam lebih bersih daripada orang Barat. Sedangkan penyakit berjangkit di Barat sangat dahsyat. Kenapa? Kerana sistem peparitan tak sempurna. Kemudian sistem kumbahan, tahu kumbahan? Najis, untuk buang najis, tak sempurna. Mereka buang najis di tepi jalan. Penuh, jadi macam selut tu. Menyebabkan penyakit merebak, penyakit taun dan penyakit berjangkit bawaan daripada air yang tercemar. Berlaku dengan sangat dahsyat. Sehingga mereka tak boleh selesaikan masalah ini. Sedangkan orang Islam tak berlaku kerana kita mementingkan kebersihan. Untuk sabun saja, Barat dah patut berterima kasih kepada Islam. Apatah lagi bidang lain. Ciptaan kopi. Kopi itu pun orang Islam yang reka. Dan sebagainya. Dan ini dua buku yang Ustaz beli hari itu. Dan memanglah buku inilah yang Ustaz gunakan untuk memahamkan pelajar tentang invention, ciptaan-ciptaan yang luar biasa yang dilakukan oleh tamadun Islam yang dibawa ke Barat dan digunakan sampai hari ini. Ini yang Ustaz tak jumpa lagi. 1001 inventions that change the world. Dan kita lihat dalam banyak bidang kehidupan, Islam telah memberikan sumbangan yang cukup besar. Dari segi hospital, Islam yang membina hospital. Pakaian putih itu inspirasi daripada orang Islam. Sebab tu pakai putih bagi melambangkan kejernihan. Kemudian hospital pula dibuat dengan percuma. Orang masuk hospital, keluar dapat duit lagi. Kemudian pembinaan bandar. Bandar-bandar menjadi pembandaran itu menjadi satu aspek yang cukup indah. Sebab itu dalam perbahasan sebelum ini, kawan-kawan daripada Azhar, mereka sangka bangunan-bangunan yang berada di Mesir itu, yang cantik itu, meniru Eropah. Mereka tak baca sejarah. Saya katakan kepada mereka bahawa bangunan ini sebenarnya memang direka oleh orang Islam, arkitek Islam. Dan ketika itu, Mesir menjadi pusat pemerintahan orang Islam yang sangat cantik. Jadi Eropah meniru seni bina yang berada di Mesir dan negara-negara Islam yang lain dan dibina di tempat mereka. Saya sendiri pun sangka benda yang sama. Oh, cantiknya bangunan ni. Macam Barat. Rupanya salah. Barat yang tiba yang kaji tentang Islam. Demikian juga tentang sekolah, market, perumahan dan sebagainya.
Ini contoh kita algebra yang sampai hari ini digunakan, tapi kita tak tahu pun bahawa dia adalah Khwarizmi. Jadi berdasarkan algoritma inilah kita menciptakan komputer yang hari ini kita gunakan depan mata kita. Tapi tak siapa pun yang meraihkan. Sebaliknya Kalia Fiorina, dia ialah ketua di HP yang menghasilkan komputer dan sebagainya. Dia kata apa? There was once a civilization that was the greater in the world. Terdapat satu ketamadunan yang paling hebat di dunia ini. And this civilization was driven more than anything by invention. Dan tamadun ini telah memacu ketamadunan melalui ciptaan. Its architects design building that define gravity. Arkiteknya juruterajam membina bangunan-bangunan yang cukup tinggi. Its mathematicians create algebra and algorithm. They will enable the building of computer and the creation encryption. Ahli matematik mereka telah mencipta algebra dan sistem algoritma yang membolehkan penciptaan komputer dan menghasilkan encryption. Its doctor examines the human body and find new cures for disease. Doktor-doktor mereka mengkaji tubuh badan dan menghasilkan penawar-penawar bagi penyakit. Its astronomer looks into the heavens, names the star and pave the way for space travel and exploration. Dan ahli astronomi mereka melihat ke langit dan memberi nama kepada bintang-bintang dan membuka jalan untuk perjalanan pengembaraan ke angkasa. When other nations were afraid of idea, ketika bangsa lain semua takut dengan idea-idea baru, this civilization threw on them and kept them alive. Sebaliknya, tamadun ini menerima idea-idea baru dan memberi rangsangan untuk menjalankan idea baru. When censor tried to wipe up knowledge from past civilization, this civilization kept the knowledge alive and passed it on to other. Ketika orang lain cuba memadamkan ilmu dan ketamadunan, tapi sebaliknya tamadun ini mereka menghidupkan ilmu ini kembali dan mereka pindahkan kepada orang lain, kepada generasi lain. While modern Western civilization share many of their traits, the civilization I'm talking about was the Islamic world from the 18th to 1016, which include the Ottoman Empire and the Christ of Baghdad, Damascus and Cairo, and enlightened ruler like Sulaiman the Magnificent. Dia kata, dan ketamadunan Barat moden hari ini juga berkongsi banyak daripada apa yang dibawa oleh tamadun ini. Dia kata tamadun yang dimasukkan, yang saya masukkan ini ialah tamadun Islam, dunia Islam dari tahun 800 hingga 1600, termasuklah Empire Osmaniyah, Baghdad, Damascus, Cairo, dan juga tokoh-tokoh hebat seperti Sulaiman Magnificent. Although we are often aware of our indebtedness to this other civilization, is give a very much a part of our heritage. Walaupun kita tidak begitu mau menghargai keterberhutangan, hutang budi yang kita ni, orang Barat, terhadap tamadun ini, tetapi pemberian tamadun inilah yang telah menjadi khazanah kita. The technology industry would not exist without the contribution of Arab mathematician. Dan teknologi industri tidak akan wujud tanpa sumbangan daripada ahli-ahli matematik Arab ini. Sufi poet, philosopher like Rumi challenge our nation of self and truth. Dan ahli Sufi, penyair dan ahli falsafah seperti Rumi telah memberikan cabaran kepada kebenaran kerana diri kita. Leader like Sulaiman contribute to our notion of tolerance and civic leadership. Sulaiman misalnya memberikan sumbangan kepada bangsa kita tentang sifat toleran dan kepimpinan. Jadi dia kata begitu menyebabkan ini memberi pengiktiraf orang Barat sepatutnya iktiraf sumbangan yang diberikan oleh orang Islam, orang Arab kepada generasi mereka. Tapi sebaliknya orang Barat sangat ego dan kesannya ialah CEO ini telah dipecat. Itu hasil dia. Cuma hari ini kita melihat orang Islam, orang Barat akhirnya terpaksa menerima hakikat ini dan mereka mula menulis buku-buku yang mendedahkan bahawa ilmu ini memang datang daripada orang Islam. Maka di antaranya ialah 1001 invention yang dibuat ke seluruh dunia itu mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Saya ingat kecuali di Malaysia. Saya pergi hari itu pun berapa orang saya masuk.
Sedangkan di negara Eropah yang sangat menggemari sains ini, mereka mengambil peluang ini untuk faham asal-usul sains yang sebenar. Dan kita lihat itulah perkembangan dalam subjek ini, iaitu sains merentasi tamadun daripada zaman para nabi sampai ke Yunani, Rom, Parsi, Mesir, kemudian berpindah kepada orang Islam, kemudian menjadi sangat cemerlang di tangan orang Islam, dan kemudian ia berpindah ke Eropah. Maka tidak salah untuk suatu hari nanti ilmu ini kembali berada pada tangan orang Islam. Sama ada kembali ke negara Arab, saya rasa sukar. Untuk Islam, untuk sains itu kembali ke Mesir, ke Arab Saudi, hampir mustahil. Minta maaf saya cakap. Sebab ni Arab Saudi ini jangan kata sains, matematik, mantik pun dia tak mau belajar. Bid'ah dia kata. Ke Mesir, negara mundur sangat. Ke Tanah Melayu, saya ingat benda yang sama. Tak boleh berharap sangat. Dan boleh jadi bahawa Eropah yang menguasai sains diislamkan, maka sebenarnya Islam telah kembali pada sains. Ketika itu sains dibina untuk berjumpa, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan sains digunakan untuk kemajuan sejagat, bukannya untuk mendapatkan habuan dan laba. Jadi itu perbahasan yang cukup panjang selama sejam 48 minit, hampir 2 jam. Sengaja saya tak habiskan panjang-panjang sebab nak bagi peluang pelajar cakap seorang 5 minit. Jadi boleh bersedia sekejap lagi? Boleh? Boleh ya? Saya memang bersedia. Dan sementara tu, kalau masih ingat dalam dalam kuliah yang lepas kita umumkan yang kita nak beli tafsir, iaitu tafsir Aisar. Alhamdulillah tafsir Aisar tu telah dibiaya oleh 2 orang muslimah, seorang daripada sini, seorang daripada Johor Bahru, dan mereka bayar sepenuhnya. 2 jilid kita dah ada, dah dipost sampai ke ni. Dan rupanya ada lagi yang berminat untuk wakafkan tafsir kepada kita. Dan kita sangat berminat kalau kita boleh beli lagi tafsir Hamka yang dicetak oleh PTS dalam bentuk yang lebih cantik seperti dalam gambar ni, dengan harga RM600. Saya baru niat sebenarnya nak umumkan hari ni, sekarang. Tapi sebenarnya kita nak 4 set untuk pelajar guna. Kita dah dapat 1 set. Sudah ada seorang daripada PD, pakcik kita yang selalu datang kuliah dengan kita, Pakcik Khidil, masih ingat? Pakcik Khidil, Tok angkat siapa tu? Kan, dia bagi 1 set RM600, kita dah ada 1 set, dan ada orang bagi RM50. Jadi kita perlukan 3 set lagi saja. Dan PTS juga melalui PTS Cafe sudah umumkan buat satu iklan untuk cari pewakaf, dan tafsir ini akan diberikan kepada Sinar untuk pelajar guna. Dan saya nampak tafsir ini lebih menarik sebab dia asing. Juzuk 1 sampai juzuk 30 asing, dan cetakan dia cantik. Mungkin lebih sesuai untuk digunakan oleh pelajar. Saya ingat pelajar pun dah tak sabar-sabar tu untuk berkongsi. Sebab tu kita lihat gambar mereka dulu. 3 orang ya. Bukan ramai tadi. Mana Arif ni? Kita ada Wan Suwaibah, kita ada Wardah ke tu? Bukan, Hanan pula, Hanin. Sorry, Hanin. Kata Al-Amin. Lagi siapa lagi ada sini? Yang saya tak sebut nama? Ada ke ni? Ada. Faiz ada. Wardah, Wardah ada. Siapa dia? Dia tulis Wardah. Tepi ni. Dia tulis Wardah. Wardah agaknya. Cuma tak ada gambar. Apakah ada gambar? Okey, boleh siapa nak mulakan dulu? Tak apa, kat sini pun saya boleh kira 5. 5. 4. 3. 2. 1. Ya, siapa? Okey, siapa tu? Bagi salam dan perkenalkan diri kelas mana, daripada mana. Kemudian boleh mula bagi kupasan. Siapa tu? Boleh? Okay, guys.
Siapa mula dulu? Cepat. Bateri saya nak habis ni. Ya, silakan. Siapa dia? Kita nak dengar pelajar pula bersyarah. Boleh, Suhaibah. Nah, Suhaibah mula dulu. Okey. Boleh mula. Dengan Suhaibah. selepas apa yang diterangkan oleh Ustaz sebentar tadi, maka kita dapat lihat bahawa sains sebenarnya pada mulanya dia berasal daripada Islam. Dan sains sepatutnya sains ini dia membawa kepada metafizik. Namun jika kita lihat pada hari ini, sains tidak lagi dia menuju kepada metafizik, namun dia hanya untuk keduniaan sahaja. Seperti orang ramai pada hari ini, mereka belajar sains hanyalah untuk kepentingan diri sendiri, membuat teknologi. Seperti membuat teknologi kapal terbang untuk diri sendiri dan tidak dikembalikan kepada Tuhan. Jadi kalau sains digunakan untuk membina teknologi memudahkan manusia, apakah itu satu kesalahan? Macam mana? Sains digunakan untuk teknologi, dia bukanlah satu kesalahan. Namun dia tidak memberi apa-apa manfaat untuk diri sendiri. Tapi teknologi beri manfaat banyak, kapal terbang, komputer dan sebagainya. Okey, dari siapa boleh segi jawab soalan tu? Ya, jawab. Suhaibah. Dari segi akidah. Okey. Pegangan. Ada jawapan lain, Wardah? Faiz? Ya, cuba. Jika sains digunakan untuk teknologi, dia tidak salah. Tapi kita tidak boleh jadikan sains sebagai tujuan sebenarnya adalah untuk mencapaikan kepada metafizik, iaitu mengenali Allah SWT. Tapi orang sekarang ni dia menggunakan sains untuk tujuan teknologi tetapi tidak mahu mengenal Allah, malah memisahkan sains dengan metafizik. Jadi kesannya kepada masyarakat? Kesannya masyarakat mereka akan nampak sains ni hanyalah dimakmal sahaja. Hanyalah untuk teknologi, untuk mengkaji benda yang boleh dilihat oleh mata sahaja, oleh panca indera sahaja. Tanpa mereka tahu sebenarnya sains ni untuk mengenal Allah SWT. Siapa boleh bagi satu poin apabila pemisahan sains dengan agama dilakukan, kesannya pada masyarakat sampai pada hari ini? Apa dia? Cuba bagi cadangan, pandangan. Betul, mereka pisahkan, mereka dah tak melihat sains satu benda yang berpisah daripada agama. Mereka masih menghasilkan invention, teknologi yang baik. Tapi kesan dia macam mana? Boleh, Hanin? Okey, cuba. Okey, silakan. Sementara ada 5% lagi bateri Ustaz ni. Faham tak soalan anda? Kalau kamu sebut tadi, pemisahan sains ni menyebabkan mereka sekadar menciptakan invention, apa masalahnya?
mencipta peralatan untuk kemudahan manusia, itu kelebihan. Memang itulah inspirasi pada saintis sama ada Islam ataupun Barat untuk mencipta satu benda memudahkan manusia. Itu benda yang baik, benda yang universal. Tapi masalahnya ialah hari ini sains digunakan untuk invention, penciptaan baru, tapi diserapkan dengan nilai-nilai kapitalisme. Faham tak? Sepatutnya sains digunakan untuk bagi murah, bagi sedar semua orang. Tapi hari ini ciptaan baru semuanya mahal. Berharga yang sangat mahal. Kemudian kadang-kadang tak berkualiti. Kan digunakan untuk hospital pun sekarang semakin lama semakin mahal. Kenderaan semakin mahal, alat elektrik semakin mahal. Menyebabkan invention yang dihasilkan ini hanya boleh dimanfaatkan oleh orang yang kaya dan berada saja. Bukan untuk membantu seluruh masyarakat. Kemudian kita lihat juga disebabkan sains ini dipegang, dikuasai oleh orang yang tak ada akhlak, tak ada iman, maka mereka gunakan sains kadang-kadang untuk kemusnahan manusia. Contohnya ialah apa? Bom? Ya, bom atom. Penciptaan bom atom yang memusnahkan. Kemudian penciptaan senjata kimia yang bahaya. Dan yang terkini menghasilkan virus-virus yang boleh membunuh manusia dan merebak ke seluruh dunia seperti yang kita alami pada hari ini. Ini kesan sebenarnya pada sains tidak bertuhan dan tidak anggap sains itu sebagai satu ibadah kepada Allah untuk masyarakat, tapi untuk demi Allah. Jadi itulah sains yang perlu dikembalikan. Maka menjadi tanggungjawab generasi kamu nanti ialah untuk boleh mengubah sains ini menjadi satu benda yang lebih dekat dengan Tuhan dan ia boleh dikuasai oleh orang agama seperti kamu. Sudahlah jadi ustaz ya. Jadilah pula bidang-bidang lain. Setuju? Boleh? Okey, saya ingat setakat itu dahulu sebab bateri saya hampir habis dan memang cukup 2 jam pun. Terima kasih kepada semua pelajar yang menyertai perbincangan ini dan jangan lupa esok sebenarnya kita ada apa? Kita ada sejarah pula. Perbahasan tentang buku penjajahan dan gerakan anti penjajahan. Kita akan ulang kaji sikit tentang kesan penjajahan Inggeris terhadap pendidikan. Kita dah study sikit hari tu, kita ulang sikit, kemudian akan sambung bab yang berikutnya. Live macam ni jugalah, boleh? Jadi sedialah soalan-soalan yang menarik sikit, kan? Pakai bagi elok, nak jadi penceramah lepas ni. Baik, bagi kepada penonton yang menonton ini dan berminat untuk mewakafkan tafsir tadi, harganya RM600. Boleh maklumkan kepada saya nanti dan kita akan beli di PTS. Jadi kalau tuan-tuan lihat sangat cantik ni, ada berbagai warna dan tuan-tuan sendiri boleh beli sendiri untuk sebuah rumah, satu tafsir di rumah. Tafsir Buya Hamka yang pada saya sangat luar biasa kerana dia duduk di Nusantara dekat dengan Malaysia dan banyak perkara yang kita boleh belajar dan dia lebih realistik. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Salam tu apa?